sekiranya anjing itu dibiarkan bebas berkeliaran di kawasan awam, ia telah menjadi satu kesalahan di mana kami berhak untuk menangkap dan membawa balik ke pusat kurungan. Penyakit anjing gila adalah penyakit yang berlaku disebabkan oleh virus Lissa virus daripada haiwan seperti anjing yang mempunyai virus itu. Dan adakah ia boleh menyebabkan kematian jika sudah ada tanda-tandanya? Dan apa yang akan berlaku jika tidak dirawat? Penyakit anjing gila itu yang kita akan bincangkan bersama tetamu-tetamu di studio seketika nanti. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Terima kasih kerana memilih Hello Doktor sebagai tontonan anda pada petang ini. Dan jika anda mempunyai apa-apa soalan mengenai topik kita pada hari ini iaitu penyakit anjing gila, anda boleh hubungi kami di talian Hello Doktor 0377261603 atau anda boleh tinggalkan komen di poster Hello Doktor di laman media sosial TV3 Malaysia. Baik, untuk membincangkan mengenai topik pada hari ini, penyakit anjing gila, bersama saya di studio ialah Dr. Venus Warren Mutu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia dan Pegawai Teknikal Pengurusan Pencegahan dan Kawalan Rabies Malaysia. Hai. Salam sejahtera Doktor, sihat? Hawa. Panggil Dr. V ya? Boleh. Okey Doktor, sebagai permulaannya kepada penonton Hello Doktor, Ya. apa itu sebenarnya penyakit rabies ataupun penyakit anjing gila yang kalau biasanya kita baca di dadah kebal memang begitu membahayakan, Doktor? Ya. Okey. Penyakit anjing gila ni kita dah tahu sejak 4,000 tahun yang lalu. Dan penyakit ni telah menjangkiti haiwan-haiwan mamalia dan juga manusia. Dan virus ni ada pembawa dia. So kalau seperti mana kita tahu tu, sekiranya dijangkiti dengan rabies dan menunjukkan tanda-tanda, dia memang 100% kematian. Oh, memang kalau dijangkiti virus itu memang Ke otak, nanti kita akan bincang. Apabila virus tu daripada tempat gigitan, daripada tempat gigitan telah sampai ke otak, dia adalah kematian. Okey, baik. Dan okey, sebelum kita teruskan perbincangan dengan doktor, jom kita saksikan laporan yang telah disediakan ini. Terkejut saya. Kamu? Saya lah tu. Okey. Tak ada kejadian, Doktor. Masa tu saya sampai sekarang lah dah tak berlari dekat luar kawasan. Okey. Sebab masa tu tengah berlari, berjogging, saya nampak beberapa ekor anjing dekat seberang jalan. Alright. Okey, saya teruskan lari sebab biasanya kalau kita baca mana-mana dia kata anjing ni akan serang kita bila kita takut. Saya memang takut tapi saya teruskan lari, anjing-anjing tu dah bangun. Ya. Saya patah balik, saya terus lari, anjing-anjing tu kejar. Nasib baik ada kereta yang berhenti, kereta stranger lah. Saya terus masuk kereta tu. Nasib baiklah boleh dipercayai insight itu. Itulah antara pengalamannya. Baik, kembali kepada topik kita mengenai penyakit anjing gila ini, Doktor. Berapa lama sebenarnya selepas digigit anjing akan timbul kesan-kesan ataupun simptom-simptomnya pada manusia? Okey, kita dapati bahawa jangka tempoh atau incubation period daripada terima gigitan sehingga jangkitan otak adalah 3 minggu hingga 3 bulan. Ada juga sehingga jauh juga bezanya. Jauh beza, dan juga ada yang dilaporkan 8 bulan, ada juga bertahun. So disebabkan virus ini, virus ni suka pada saraf. Neurotropic virus dia mengatakan tu. So virus ni apabila kita terima satu gigitan daripada haiwan yang telah dijangkiti dengan virus ni. Nah, virus pada haiwan ni dia akan jangkiti otak dan seterusnya virus tu akan ke kelenjar ailio. Dan virus tu akan transmit kepada haiwan lain atau manusia lain melalui ailio tersebut.
Dan satu tetes air liur tersebut yang ada virus tu, dia boleh 1 juta hingga 10 juta partikel virus boleh ada di dalam air liur tersebut. So, mekanisme terjangkitnya manusia adalah expose kepada haiwan-haiwan yang pembawa rabies tadilah. Yang dia boleh anjing, dia boleh kucing dan juga mamalia lain yang boleh menjangkiti manusia. Macam mana manusia mendapat? Daripada gigitan. Pertama. Kedua, daripada expose mata, hidung dan juga mulut. Air liur haiwan yang rabies tersebut. So itu adalah kedua cara bagaimana manusia mendapat jangkitan, dan juga kita ada pernah terbaca tentang jangkitan melalui transplant kronia. Atau transplant daripada pesakit-pesakit yang mati disebabkan oleh rabies. So itu cara. Dan apabila virus itu masuk ke dalam badan kita, dia akan cari saraf-saraf kita. Dalam manusia ni kita ada 2 jenis saraf. Saraf motorik yang menyebabkan pergerakan. Saraf sensorik. Motor, ya? Motorik dan sensorik. So virus tu akan bergerak daripada tempat dia enucleate ke otak. Itu dia punya tujuan dia. Dan bentuk virus tadi macam bulat tadi kan. Kita ada lihat dia macam bulat. So dia akan menuju dan dia ada pergerakan dia. Itu yang ada 3 minggu hingga 3 bulan. So pergerakan dia adalah 1 hingga 20 milimeter daripada saraf kita per hari. Okey. So apabila dia sampai ke otak aja, pertama adalah kita akan apabila ada satu peradangan akan demamlah. So itu adalah satu tanda awal daripada jangkitan rabies. Now, they call it prodromal syndrome atau prodromal state. Okey, apakah tu? Kita akan rasa macam tingling sensation atau ada perasaan something dekat tempat gigitan. Tak kenalah. Dekat tempat gigitan. Itu 1 hingga 2 hari. Dan hari ketiga, hari keempat kita akan rasa demam, kita akan ada macam flu-like syndrome. Influenza-like syndrome. Macam mana? Kita akan ada flu, akan ada sore throat dan so on. Dan seterusnya akan ada perubahan tingkah laku. Behavioral change. Now, diteruskan dengan kita tahu yang apabila ada peradangan otak, kita akan ada kejang, lumpuh and so on. So boleh menyebabkan lumpuh juga. So dia dalam haiwan dan juga manusia, dia ada 2 type lah. Satu yang furious. Furious type tu garang. Dia akan menggigit and so on. Satu lagi yang dumb. So 70% adalah furious dan 30% adalah dumb pada haiwan. Sama juga dekat manusia. Manusia boleh ada dia mungkin let's say dari kaki, dia akan rasa macam kaki dia lemah. Tetapi seterusnya akan ada disebabkan kita peradangan otak. Otak tu macam motherboard. Apabila motherboard rosak, apa jadi? Kita akan perubahan tingkah laku. Kita boleh ada perubahan sensorium. Maksud dia kita macam tak sedar and so on, dan seterusnya kita boleh koma. Right. Segala simptom-simptom yang ada memang serba tak kena. Tapi kesannya doktor bukan dalam masa yang singkat, bukan segera. No, once kalau you dah dijangkiti otak, dalam masa 1 hingga 7 hari kematian. Kenapa kematian? Disebabkan apabila virus itu sudah naik ke otak, dia akan turun balik. Dia akan turun balik ke melalui saraf-saraf motorik, they call it. Selain itu, dia akan pergi ke kelenjar air liur. Now, motorik, maksud motorik itu dia akan menyebabkan kejang-kejang pada otot-otot leher, otot-otot pernafasan. Sehingga ada simptom-simptom macam dia tidak boleh telan. Kenapa dia tidak boleh telan? Sebab dia sakit bila telan. So dia akan takut pada air. Oh, okey. Fobia. Fobia pada air. Sebab apa? Setiap kali dia nak minum air tu, dia akan ada kejang. Dan kejang tu amat sakit. And then selain tu dia akan rasa silau. Kenapa? Kita ada di retina, di bola mata kita ada iris. Iris ni dia akan contract disebabkan oleh cahaya. Apabila cahaya kuat, iris dia akan kecil. Apabila cahaya dia ni, dia akan besar. Tetapi pada pesakit-pesakit rabies, dia akan buka.
Oh, terbalik. Terbalik. Dia akan buka dan apa-apa silau dia akan fotofobia. So pada radang otak, kita ada banyak jenis peradangan otak yang disebabkan oleh macam-macam virus, parasit, tetapi hanya untuk rabies ada fotofobia, takut air, hidrofobia, and then dia macam kurang takut pada angin. Oh. So ini adalah simptom khas pada rabies. Itu antara simptom-simptom dia begitu membahayakan. Tadi doktor pun ada katakan dalam Lisa virus tu begitu padat sebenarnya virus-virus tu. Dalam cecair itu begitu padat virus-virusnya. Dan itu sedikit sebanyak pengenalan mengenai penyakit anjing gila ataupun rabies. Selepas ini kita akan lebih membincangkan mengenai komplikasi penyakit ini. Kita nak berehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Kembali lagi di Hello Doktor dengan topik pada hari ini, penyakit anjing gila. Jika anda mempunyai apa-apa soalan, anda boleh hubungi kami di talian 0377261603 atau anda boleh ke poster Hello Doktor di mana-mana laman media sosial TV3 Malaysia. Baik, masih bersama kami di studio Dr. Venus dan menemani kita juga ialah Dr. Umi Ahmad, Pengarah Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Apa khabar, Doktor? Sihat? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami, Dr. Umi. Okay. Baik, Dr. Umi boleh kongsikan tak dengan penonton Hello Doktor, apa antara rutin harian yang dilakukan oleh pihak DBKL dalam menangani masalah penyakit anjing gila ni? Okey, untuk pengetahuan semua, di bawah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur iaitu Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar, kami mempunyai satu pasukan yang khusus untuk tangkapan anjing. Di samping itu juga kami mempunyai satu lagi kontraktor yang kami lantik untuk membantu pasukan kami untuk menangkap anjing-anjing liar yang di sekitar wilayah Persatuan Kuala Lumpur. Baik. Jadi di pihak kami ialah kami sentiasa memantau kes-kes rabies yang berlaku di Semenanjung Malaysia maupun di Sabah dan Sarawak. Di samping itu juga kita juga bekerja rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina wilayah Persatuan Kuala Lumpur untuk kaji sama ada anjing-anjing yang dijangkiti dengan rabies di wilayah. Jadi rutin bulanan kami ialah memberi 10 ekor anjing untuk kajian daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk dibuat kajian sama ada virus atau tidaklah. Dan anjing-anjing yang kami dapat di wilayah Persatuan Kuala Lumpur ni adalah mewakili keseluruhan wilayah dan bilangan 10 ekor yang diambil ini adalah bertepatan dengan persekitaran di Kuala Lumpur. Maknanya dia mewakili di mana anjing-anjing itu berada di Kuala Lumpur. Jadi di samping itu juga bagi memastikan sebab kami bekerja berkaitan dengan kawalan anjing ni, untuk memastikan perkara ini juga selamat untuk kaki tangan tim kami. Kami memastikan yang tim kami ini diberi imunisasi rabies lah sebagai profilaksis iaitu 2 tahun sekali. Baik. Jadi sebab itu merupakan antara rutin yang mencabar juga sebab saya pun ada terbaca beberapa kes pengawal sendiri yang terkena gigitan anjing semasa membuat operasi. Okay. Baik, Dr. V. Bagaimana pula tadi di awal perbincangan tadi bukan sekadar gigitan haiwan sahaja. Luka yang terbuka juga pun boleh menyebabkan jangkitan juga, ya, Doktor? Benar. Seperti mana yang saya beritahu tadi, di ILIO, haiwan pembawa rabies ni, virus tu akan ada. Kadang-kadang di luka terbuka tu, apabila kita expose kepada virus tersebut, dan virus tu akan mencari saraf-saraf yang ada di bawah kulit kita. Kadang-kadang bila pegang haiwan tersebut, betul. Kan. Dan bagaimana pula untuk kita tahu bahawa anjing itu pembawa rabies, tanda-tandanya, Doktor? Okey, tadi saya ada beritahu tentang tanda-tanda pada manusia. Dan tanda-tanda pada haiwan pun serupa. Nah, tanda-tanda pada haiwan adalah seperti mana yang tadi saya beritahu, takut pada air and so on. Tapi yang paling spesifik adalah kita kena tahu perubahan perilaku atau behavioral change daripada haiwan tersebut.
Nah, itu kita kena tahu. So, kita ada haiwan penyayang yang kita simpan sebagai pet. Satu. Selain itu, ada haiwan-haiwan liar. Nah, macam mana ada haiwan-haiwan liar? Haiwan-haiwan liar ni terjadi apabila haiwan-haiwan peliharaan dilepaskan. Now, selalunya kan kita sebagai seorang yang nak simpan haiwan peliharaan atau haiwan kesayangan, waktu dia kecil tu dia cantik. Comel. Bila dia dah besar, dia tak comel dah. Itu pertama. Kedua, dia makan banyak. So, biaya kita nak support dia tu banyak. So, disebabkan tu anjing yang dulunya peliharaan kita, dia jadi anjing liar. Itu pertama. Kedua, kita lihat kenapa ada anjing-anjing tu di satu kawasan, sebab ada sumber makanan dia. Siapa yang menyebabkan sumber makanan? Manusia. Sebab cara kita pembuang sampah makanan salah. Kedua, kita membuang dia merata-rata. So selalunya kita lihat di area-area pergeraian makanan, restoran-restoran makanan, apabila kita buang sampah makanan dan tidak tertutup di dalam tong-tong yang disediakan, pasti ada anjing, kucing, tikus dan semua-semua. Kawasan-kawasan yang kotor lah kita katakan, menarik perhatian anjing liar ini. Okey, sumber makanan. Baik. Ya. Dr. Umi, adakah itu merupakan antara kawasan-kawasan hotspot kita katakan untuk anjing liar ni, Dr. Umi? Ya, betul. Saya ingin orang kata memberitahulah kepada warga-warga kota bahawa pembuangan sampah yang secara melata-lata ni tanpa ada sistem, ini adalah satu faktor yang mengundang kepada anjing liar. Banyaknya anjing liar. Jadi pihak kami di BKL selalu menerima aduan mengenai sampah longgok, sampah haram. Ya, ini adalah salah satu beban kepada kami, terutama sekali di kawasan perumahan yang padat. Apabila adanya sampah-sampah haram begini, dia menjadi punca kepada anjing untuk turun dan mencari makanan. Jadi inilah kita kena, saya ambil medium ini untuk memberitahu kepada orang-orang awam lah di wilayah bahawa sampah tu biarlah dilupus dengan kaedah yang betul. Sebagaimana yang Dr. Wee Ines dah cakap tadi. Sebab bila dia tahu ada sumber makanan, dia akan datang. Kalau bila dia kenyang, dia akan menyorok. Tapi bila lapar, dia akan mula datang dan menyelongkar tong-tong sampah yang ada. Jadi ini ada masalah. Tak ada pun kebaikan kepada kekotoran ini. Semua daripada sikap kita sendiri. Ya, betul. Kalau bersih, kuranglah perkara-perkara ini daripada berlaku. Lupuslah sampah kita di tempat yang betul, yang sebenarnya. Baik, Dr. Tong yang tertutup. Tong yang tertutup. Baik, Dr. V, kalau kita lihat di Malaysia, khususnya di Sarawak, banyak penyakit ataupun kematian disebabkan rabies ini berlaku di Sarawak. Benar. Kenapa begitu tinggi? Okey, situasi Sarawak ni berbeza sikit. So, kalau kita lihat, pada awalnya, Malaysia mula ada kes-kes rabies sejak tahun 1924. Okey. Sejak tahun 1924 kita dah ada kes-kes manusia rabies. Dan kita lihat selepas tu selepas tahun Perang Dunia Kedua, apabila tentera-tentera British masuk balik, dia membawa anjing daripada tempat lain. Again, kita ada wabah rabies di Malaysia. Nah, apabila kejadian wabah rabies di tahun 1953-54, kita telah adakan satu immune belt. That means kita bordering country kita, kita punya border country kita dekat Kelantan semua tu, dia endemik untuk rabies. So apabila anjing-anjing dia tak ada pasport, dia boleh masuk je kan. Kalau manusia memang ada pasport, anjing memang tak ada pasport. So waktu tu apa terjadi, telah ada wabah di Malaysia Semenanjung, dan Department of Veterinary Services atau DVS Malaysia telah menggariskan immune belt di border Semenanjung Malaysia. So kita ada satu defense. Disebabkan tu di Malaysia ni, Semenanjung Malaysia, kita bebas rabies. Untuk sekarang ni, tahun 2020 ni kita macam bebas rabies setahun ni. Tetapi kita pernah ada laporan rabies di kalangan anjing di 2015 di Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. Selepas tu di Sepetang tahun 2018, 19 di Selama dan area-area Taiping. Itu semua adalah jangkitan pada anjing, bukan pada manusia. Akhir kes manusia di Semenanjung Malaysia adalah tahun 1998. Hingga sekarang kita tak ada kes manusia rabies di Semenanjung.
Alright. Tetapi di Sarawak lain cerita. Sarawak sebelumnya adalah bebas daripada rabies. Now, sebelum 2017 dia adalah bebas daripada rabies. Tetapi di Kalimantan rabies adalah endemik. Now, rabies masuk ke Borneo tu tahun 1974 dan disebabkan aktiviti manusia, dia telah merebak ke seluruh Kalimantan di tahun 2018. Dan kita lihat di Sarawak 2017 kita dah ada wabah rabies di Serian. Di situ mulanya dan sehingga sekarang kita dapati bahawa kita Department Veterinary Services Sarawak telah mengatakan bahawa ada positif anjing-anjing di seluruh di seluruh Sarawak. Dan tahun ini kita dapati bahawa kes rabies manusia adalah sekitar 9 orang. Okay. Now, kenapa dia terjadi? Again, sikap kita satu, membawa anjing daripada tempat wabah ke tempat tidak berwabah. Dia boleh anjing yang puppy, dia boleh anjing yang lain. Sebab dalam anjing, masa inkubasi, dia boleh 6 bulan hingga 9 bulan. Dia tidak ada simptom. Tetapi selepas tu baru dia ada simptom. So itu yang kita kena faham. Apabila ada satu kawasan yang ada wabah rabies, jangan kita membawa anjing atau haiwan-haiwan di situ. Sebarang mamalia. Contohnya anjing, contohnya kucing. Nah, macam mana dari anjing ke kucing? Sebab dia spill over. Nah, haiwan pembawa rabies di dunia ini adalah ada dua. Satu kelawar, satu lagi adalah anjing. Okay. Now, anjing menyebabkan lebih daripada 98% daripada kes rabies di dunia. Dia monopoli. Dia monopoli. Sebab apa? Man's best friend. Dan disebabkan itu, virus rabies ini telah menjumpa dengan haiwan anjing atau canine virus ni dan dia adapt. Nah, virus ni kita nama dia Rhabdoviridae. Rhabdoviridae maksud dia mula daripada serangga. Daripada serangga 100,000 tahun yang lalu pindah ke kelawar. Kenapa? Kelawar suka makan serangga. Okay. Dan daripada kelawar dia pindah ke anjing. Now, anjing is an animal yang didomesticated oleh manusia. Bila dia didomesticate, 25,000 tahun yang lalu, anjing telah didomesticated ke manusia. Right. Tetapi kucing not domesticated. Kucing masih liar. Baik. Itu semuanya bermula dengan sejarah dan juga rantaiannya dari serangga ke kelawar ke anjing dan juga manusia kerana kontak antara manusia dan juga anjing seperti doktor katakan tadi, man's best friend. Baik, ada pelbagai lagi yang ingin kami bincangkan bersama Dr. Umi dan juga Dr. V, tetapi kita beri laluan kepada mereka berehat dulu seketika. Anda jangan ke mana-mana, kembali lagi di Hello Doktor. Terima kasih kerana masih setia bersama Hello Doktor. Di studio ketika ini kita bersama Dr. Umi dan juga Dr. V. Dr. Umi, biasanya berapa kerap di BKL menerima panggilan aduan mengenai ancaman anjing liar ni, Dr. Umi? Sebenarnya di BKL kita ada pelbagai kaedah untuk menerima aduan. Ya, salah satu yang paling umum ialah melalui ISPA, iaitu Integrated System Pemantauan Aduan Agensi Awam. Yang ini memang paling banyak yang kita jumpalah, dapat terimalah. Lagi satu melalui WhatsApp. WhatsApp group ni ataupun WhatsApp kepada DBKL ni sama ada melalui individual kaki tangan kita, dan yang paling pentingnya dia sertakan sekali gambar dan juga video anjing-anjing ni yang berkeliaran. Di samping itu juga melalui surat ataupun email ataupun bersemuka. Dan berapa banyak aduan yang kita terima, dia memang tak jauh lari. Dari tahun ke tahun, kalau kita katakan daripada tahun 2017, kita ada lebih kurang 879 kes aduan berkenaan anjing liar atau berkeliaran.
pada 2018 kita ada 929 aduan dan pada tahun 2019 ada 913. Dan ini jenis anjing liar yang berkeliaran lah. Ada juga aduan yang berkaitan dengan gigitan anjing yang kita terima. Jadi sebenarnya bila aduan ni selalunya kita akan menekankan dari segi maklumat apa yang perlu diadu. Yang penting untuk pihak DBKL guna pakai aduan tu supaya dapat memudahkan kami untuk bertindak kepada aduan tersebut. Baik. Satunya dari segi nama pengadu dan kontak nombor dia mesti adalah sebab kadang-kadang bila tim kita pergi anjing tu tak ada di site. Tak ada di lokasi. Maaf saya mencelah doktor. Kita sebenarnya ada gambaran yang lebih jelas ingin kami kongsikan bersama penonton kami. Kru kami baru-baru ini berkesempatan mengikuti pihak DBKL untuk membuat pemantauan dan rutin harian mereka. Jom kita saksikan. Hari ini kita akan buat satu orang kata tindakan hasil daripada aduan daripada masyarakat lah berkaitan dengan keliaran anjing. So hari ini kami datang dengan dua pasukan di mana unit Kuala Lumpur kita mempunyai dua pasukan tangkapan anjing yang dipecahkan kepada utara dan selatan. Terdiri daripada lebih kurang 11 orang semuanya. So dia terdiri daripada pemandu dan juga pekerja tangkapan itu sendiri. Setiap pagi aktiviti kami rutinnya tetap sama di mana setiap pagi kita akan buat briefing dulu berapa bilangan aduan yang kita terima pada hari yang berkaitan dan kita akan pecahkan dua pasukan ni untuk kettle semua aduan-aduan yang kita terima lah. Sebab kita ada KPI di mana setiap aduan yang telah dipanjangkan kepada DBKL kita perlu menjawab ataupun mengambil tindakan dalam tempoh 3 hari. Tapi di unit Kuala Lumpur, sekiranya kita terima aduan, kebiasaannya amalan kami dalam tempoh 24 jam kita akan cuba usaha untuk jalankan tindakan awalan yang pertama lah, tindakan permulaan. Maksudnya menjalankan rondaan, kemudian sekiranya benar aduan yang dipanjangkan tu ada kesahihannya, kita akan terus jalankan tindakan. Dari segi persediaan di pejabat pula, para anggota ni mereka akan menyediakan peralatan-peralatan yang akan digunakan di lapangan. Contohnya kita menggunakan dua kaedah, kita ada perangkap, kita ada juga looping method. Di mana looping method ni perlukan satu aktiviti yang dijalankan secara berkumpulan lah. Untuk makluman, sehingga November 2020, kita telah menerima lebih kurang 1091 aduan. Okey, aduan-aduan ini diterima oleh satu sistem lah, sistem ISPA lah, di mana sistem tu publik akan buat aduan melalui aduan rasmi, akan masuk ke dalam sistem dan akan keluar ke dalam unit kami lah. Kami juga menerima aduan daripada pelbagai channel seperti WhatsApp, seperti talian telefon, aduan bersetuka dan sebagainya lah. Biasanya kita akan bergerak untuk menjalankan aduan dahulu. Prioriti kami adalah aduan dulu yang dibuat oleh publik lah. Selepas itu, sekiranya aduan telah selesai untuk pada hari yang berkenaan, kita akan teruskan dengan aktiviti rutin di mana mereka ni telah dijadualkan setiap hari dekat mana kawasan-kawasan yang perlu mereka tumpukan untuk membuat tangkapan haiwan-haiwan yang berkeliaran. Di bawah peruntukan Undang-Undang Kecil Pelaksanaan Anjing 2011, sekiranya anjing itu dibiarkan bebas berkeliaran di kawasan awam, ia telah menjadi satu kesalahan lah di mana kami berhak untuk menangkap dan membawa balik ke pusat kurungan. Walau bagaimanapun dalam tempoh 7 hari, pemilik boleh datang balik ke pusat kurungan untuk membuat tuntutan semula lah. Tetapi mereka akan melalui proses-proses perundangan di mana mereka akan dikenakan kompaun dan sebagainya. Dan jika anjing mereka tidak dilesenkan, mereka wajib melesenkan anjing mereka sebelum kami benarkan untuk mereka menuntut semula. Itu dia mengenai operasi penangkapan anjing liar. Baik Dr. Umi, kalau kita lihat itu antara rutin hariannya, mungkin boleh Dr. Umi kongsikan apa antara cabaran mereka yang mengendalikannya, Dr. Umi? Okey, sebelum tu saya cuma nak minta bila kita terima aduan ni kita kena lebih detail sikitlah, panjangkan sikit. Maknanya waktu aktifnya bila. Kadang-kadang dia malam atau petang waktu dia lapar. Di samping tu lokasi yang lebih tepat, kadang-kadang jenis anjing tu, warna dia macam mana, saiz dia. Kadang-kadang kita tangkap warna yang lain
pengadu masih ulang kepada kita, belum selesai lagi aduan tersebut. Jadi maknanya ketepatan aduan ni penting untuk kita. Perlu jelas. Perlu jelas. Jadi cabaran-cabaran yang kita hadapi di DBKL ni, saya boleh bahagikanlah kepada 3 yang utama lah. Ya, tapi yang penting tu kita ni pihak DBKL ni sebagai mediator. Mediator kepada kepada golongan yang suka kepada haiwan. Lagi satu ialah golongan yang tidak suka kepada haiwan. Jadi bila membuat aduan kata anjing liar ni adalah sebagai kacau ganggu, inilah cabaran kepada kami untuk menjadi mediator kepada kedua-dua pihak. Dan saya dapat katakan yang manusia ni dari segi sikap manusia lah cabaran kami, terutama yang apa yang Dr. Witness sebutkan tadi dari segi pembuangan sampah yang tak betul, menjadi punca kepada anjing liar datang. Juga orang yang marah kepada aktiviti kami bila tangkapan dibuat. Yang ini cabaranlah kepada kami. Di samping tu, faktor-faktor kaki tangan kami. Sebab dia perlu orang yang berpengalaman. Staf-staf yang kami ada tadi, kebanyakannya lebih 10 tahun bekerja. Jadi faktor usia. Bila nak kejar anjing pun kita boleh nampak dalam video tadi, kena ada fitness, kecergasannya. Mesti cergas. Jadi bila faktor usia memainkan peranan, ini yang menjadi cabaran kepada kami untuk mendapat kaki tangan yang cergas, untuk dapat kaki tangan yang berpengalaman sebagai pengganti. Begitu jadi, mencabar Dr. Umi. Dan di samping tu, cabaran yang lain ialah anjing. Anjing ni bijak. Kadang-kadang bila kita datang, dia dengar enjin kita menderu saja, dia dah lari. Dia dah kenal enjin DBKL punya van. Nak tangkap, dia dah boleh hidu kesan bahaya. Dan lagi satu ialah faktor persekitaran lah yang nak saya cakapkan. Faktor persekitaran kita yang luas, tanpa berpagar menyebabkan anjing ni bebas pergi. Dia boleh menyorok. Kalau ada hutan atau ada semak samun, dia boleh mencari tempat untuk menyembunyikan diri. Jadi inilah yang menyebabkan cabaran kepada kami. Tambahan pula dengan makanan yang sentiasa ada. Makanan dari sampah sarap yang tidak dilupus dan tidak ditutup, tong yang tidak ditutup dengan betul. Ini menyebabkan anjing tu datang. Inilah cabaran-cabaran kami. Kawasan luas yang tidak berpagar, kawasan yang kotor, menarik perhatian anjing liar, Dr. Umi. Baik, kita ada soalan di laman media sosial kami. Jom kita lihat apa yang ditanyakan itu. Ada rawatan khusus ke untuk pesakit rabies? Okey, baik. Kita terus ke langkah pencegahannya, Dr. Vim. Okey, apa antara rawatannya? Okey, kalau kita telah dijangkiti rabies, telah menjangkit ke otak, memang tak ada rawatan khusus. Right? Sebab apa? Dia sudah radang otak dan menjurus ke kematian. Baik, tapi langkah pertama pencegahan. Okey. Itu yang kita utamakan. Apabila seseorang mendapat gigitan daripada sebarang haiwan, especially haiwan anjing, pertama kita kena cuci luka tersebut. Bagaimana mencuci luka tersebut? Menggunakan sabun biasa dengan air yang mengalir. Jangan gunakan besen, taruh dalam biarkan tangan atau kaki dan gunakan sabun. Tidak, dia kena air yang mengalir, air bersih, menggunakan sabun dan mencuci paling kurang 15 minit. Kenapa 15 minit? Dia akan mengurangkan jumlah virus yang ada di luka tersebut. Pertama. Kedua, apabila ada perdarahan aktif. Kadang-kadang kita nak cuci itu ada perdarahan aktif. Darah masih mengalir. Kita takut nak cuci, tak apa. You tutupkan luka tersebut dengan kain atau balutan bersih, datang ke hospital. Kita akan buat cucian, kita akan kawal perdarahan and so on. Dan apabila kita telah mendapat satu gigitan atau exposure kepada anjing, selepas kita mencuci itu, datang ke hospital atau fasiliti-fasiliti klinik kerajaan dan juga hospital kerajaan untuk melakukan satu rawatan luka kembali. Kita akan merawat balik luka yang dialami oleh seseorang tu dan seterusnya kita akan lihat risiko gigitan tersebut. Pertama, adakah anjing itu dikenali oleh si victim lah, si case, mangsa. Kedua, kategori anjing tersebut. Adakah daripada haiwan kesayangan atau haiwan liar atau haiwan kesayangan yang boleh berkeliar.
boleh pergi keluar. Sebab anjing kesayangan kita jaga. Tapi kadang-kadang bila kita keluar rumah, dia pun keluar. Apabila dia keluar daripada rumah, dia akan berkawan dengan anjing-anjing lain yang boleh membawa rabies kepada anjing yang satu lagi, berjangkit. Sebab kadang-kadang anjing akan menjilat, satu lagi anjing di kawasan, kalau dia ke kawasan lain, dia akan bergaduh. Itu yang menyebabkan rabies tu masih tetap ada selama 4,000 tahun. Okey, itu kedua. Ketiga kan, kita akan melihat apakah seseorang tu harus diberikan vaksin untuk mencegah rabies tersebut. Now, pemberian vaksin itu adalah berdasarkan dua cara, satu intramuskular, satu lagi adalah intradermal. Now, itu adalah assessment. Risk assessment akan dilakukan oleh pegawai perubatan atau pakar perubatan yang ada pada waktu itu. So, kita harus jelaskan dengan betul adakah anjing itu anjing liar atau anjing sendiri, adakah tempat tu sekarang ada wabah rabies atau tidak. And then ada banyak kategori yang kita harus memberitahu pada doktor supaya langkah pencegahan atau kawalan boleh dilakukan seterusnya. Apa KKM akan buat? KKM akan memberitahu rakan kita, doktor-doktor veterina. That means Department of Veterinary Services untuk melakukan siasatan di kawasan tersebut. Satu siasatan adalah anjing atau haiwan tersebut akan that means observasi. Satu observation untuk melihat anjing itu dijangkiti oleh rabies atau tidak. Kenapa? Anjing yang dijangkiti oleh rabies akan mati di dalam masa 10 hari. Oh, anjing yang dijangkiti rabies dalam masa 10 hari sahaja hayatnya. Yes. Okey, itu kalau anjing lah. Baik, tadi Dr. Umi pun ada kongsikan mengenai kawasan-kawasannya kan, tapi kita nak tahu juga apa antara teknik yang dilakukan oleh pihak DBKL dan memastikan kawasan sekitar Kuala Lumpur bebas penyakit anjing gila. Okey, sebenarnya tindakan menangkap anjing-anjing yang berkeliaran itu adalah salah satu daripada tindakan yang utamalah, yang perlu kita lakukan secara rutin. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita mempunyai 2 pasukan. Di samping itu kita ada 1 kontraktor swasta untuk memastikan yang anjing-anjing yang berkeliaran ni dapat ditangkap dengan segera. Yang kedua, memang kita menggalakkan sebarang aduan berkenaan anjing yang berkeliaran ni. Jadi kita akan terus hadir kepada tempat yang ada aduan tersebutlah. Sebab seperti mana yang diulas tadi dalam video, kita memberi keutamaan kepada aduan-aduan yang kita terima. Memang kita ada jadual setiap hari untuk pergi ke kawasan di mana yang kita nak pergi buat tangkapan. Tetapi prioriti sebagai aduan untuk pergi melawat ke tempat aduan itu adalah pilihan pertama kami. Sebab aduan anda memang diutamakan oleh pihak DBKL. Baik, yang penting bila buat aduan memang perlu jelas, tentang jenis anjing, kawasan dan sebagainya. Ya. Baik, Dr. Vim, bagaimana pula dengan anjing yang dibela ini, pemantauan 10 hari itu, boleh Dr. V terangkan? Okey, so pemantauan 10 hari ini dia ada beberapa cara. So rakan-rakan kita di Department of Veterinary Services, satu akan mengurungkan haiwan, let's say haiwan kesayangan di rumah tersebut. Atau kalau ada kawasan untuk buat pemantauan, mereka akan bawa anjing tersebut untuk buat pemantauan. Itu pertama. Untuk anjing-anjing liar, sama juga. Mereka akan buat tangkapan dan membuat observasi selama 10 hari. Kadang-kadang kita boleh lihat sampai 14 hari, tapi selalunya 10 hari. Dan dalam masa 10 hari, jika anjing tersebut mati, sampel otak anjing tersebut akan dihantar ke Veterinary Research Institute di Ipoh. Untuk memastikan adakah anjing tersebut dijangkiti oleh virus rabies. Now, itu adalah mekanisme pada kawasan. Let's say for example di Wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan ni tidak ada kes rabies. Untuk beberapa tahun ni, untuk dah lebih 20 tahun, kita tak ada. So, apa pemantauan yang akan diadakan? Seperti mana Dr. Umi cakap, dia akan bagi sampel, 10 sampel kan? Nah, 10 sampel tu akan diproses dan melihat adakah antibody atau adakah jangkitan pada haiwan anjing tersebut. Jika dua ni tidak ada, that means untuk kawasan tersebut mungkin dia bebas daripada virus rabies di kawasan tersebut. So disebabkan tu di Kuala Lumpur ni kita tak buat vaksinasi anjing untuk rabies.
Right. Tetapi di Sarawak memang kita buat vaksinasi pada anjing. Kenapa? Sebab apa? Untuk mencegah atau memutuskan rantaian jangkitan rabies di kalangan anjing dan mencegah rabies pada manusia adalah memvaksinkan anjing-anjing di kawasan tersebut. That means 70% daripada populasi anjing di kawasan tersebut harus divaksinasi untuk mendapatkan herd immunity. Itu mengenai vaksinasi. Ada juga yang bertanyakan adakah anjing yang sudah divaksin akan mempunyai risiko untuk rabies. Okey, doktor simpan dulu jawapan sebab kita nak rehat dulu seketika. Yes. Perkara pertama yang saya akan lakukan sekiranya saya digigit oleh anjing ialah saya akan membasuh luka gigitan tersebut bagi mengelakkan sebarang jangkitan virus daripada anjing tu seperti virus rabies, dan seterusnya saya akan ke hospital ataupun klinik bagi mendapatkan rawatan susulan. Saya akan jauhkan diri dulu daripada anjing-anjing tu supaya saya dapat tengok luka saya adakah ia teruk sangat ataupun parah sangat. The first yang saya akan buat adalah saya akan cuci luka tu dulu. And then lepas cuci, saya depends pada keadaan luka tu. Kalau macam luka tu terlalu teruk, mungkin saya akan balut dengan kain bersih dan proceed pergi ke klinik ataupun hospital. First, saya akan tengok keadaan sekeliling. Dan saya akan tengok luka tu teruk atau tak. Lepas tu, saya akan minta tolong bantuan sama ada guna telefon ambulans ataupun orang di sekeliling. And then saya akan cuba tenangkan diri dan jangan panik bila saya dah kena gigitan itu. Okey, itu dia antara cara-cara orang ramai merawat luka mereka jika terkena gigitan anjing liar. Tetapi yang ditekankan oleh Dr. V tadi, yang paling penting cuci selama 15 minit dalam air yang mengalir. Jangan rendam. Kalau rendam di situ sahaja merebaknya, ya. Baik, Dr. V, tadi sebelum kita berehatkan, ada yang bertanyakan sebenarnya di laman media sosial kami, adakah anjing yang sudah divaksin cenderung untuk mempunyai rabies? Okey. So kita melihat bahawa anjing tu kan tadi 6 hingga 6 bulan tu dia boleh inkubasi dalam badan anjing tersebut. So kita dapati bahawa anjing-anjing yang sudah ada virus tersebut di dalam badan anjing tersebut, jika kita vaksinasikan boleh juga timbul penyakit rabies. Oh, ada juga risikonya. Ya, ada risiko. So disebabkan tu apabila anjing telah divaksinasi untuk rabies, kita harus simpan anjing tersebut di dalam rumah paling kurang 21 hari. Paling kurang. Sebaiknya 3 bulan. Sebaiknya. Jangan lepaskan. Sebab untuk anjing tersebut, bukan semua anjing dalam masa 3-4 hari antibody akan timbul. So dia ada range of badan dia macam mana immune system and so on. Dan untuk mencapai satu benteng immunity di kawasan wabak, kita harus vaksinate anjing tersebut setiap tahun. Setiap tahun sehingga 2 tahun bebas rabies. Baru kita boleh secara confident beritahu tempat tu adalah bebas rabies. Setiap tahun perlu pemilik anjing itu untuk vaksin anjing. Dan bila dah ni yang paling penting 21 hari hingga ke 3 bulan. Sebaik-baiknya 3 bulan lah. Yes. Okey. Dari pihak DBKL pula, Dr. Umi, jenis-jenis ataupun kriteria anjing yang bagaimana yang biasanya ditangkap oleh pihak DBKL, dan bagaimana pihak DBKL tentukan sama ada anjing itu liar ataupun tidak liar pemeliharaan? Okey. Sebenarnya DBKL menangkap semua jenis anjing yang berkeliaran, yang dilepas bebas. Sebab itu saya nak menegaskan penting kepada pemilik-pemilik anjing supaya melesen anjing mereka. Jadi kita dapat membezakan anjing liar dengan anjing yang berpemilik. Sebab di DBKL, apabila kita melesenkan anjing tersebut, mereka akan diberi petal. Maknanya anjing tu akan pakai collar dan ada satu lencana. Tahulah dia ada tuan. Kalau dia bebas lepas pun, dengan adanya anjing tu kita dapat trace, dapat cari semula. Kalau pemilik cari, dia kata ada anjing dia bernambah sekian-sekian, nombor lesen. Jadi ini kita tahu dia berpemilik. Jadi untuk membezakan anjing yang kita tangkap, semua kita tangkap, tapi kita dapat bezakan
yang berpemilik atau yang liar berdasarkan kriteria dan rupa bentuk anjing itu sendiri. Anjing yang sihat, yang berpemilik selalunya nampak lebih kemas, nampak lebih terurus, Bersih. badan yang sihat. Kalau yang liar tu dia lebih kurus, kering lah. Jadi nampak tak terurus dan tak ada collar, bukti sebagai lesen. Jadi pada situ yang kita dapat tahu. Dan selalunya anjing yang berpemilik ni dia lebih bergerak dalam bersendirian lah selalunya. Dan dia kalau tak berkawan, berlega, dia kalau dia berlega pun di dalam kawasan yang berdekatan dengan perumahan dia, kawasan rumah tuan dia. Baik. Kalau yang liar ni dia selalu dalam berkumpulan, bergerak dalam kumpulan dan agak maknanya menakutkan jugalah. Saya rasa daripada yang saya situ kita boleh agak yang saya kena kejar tu anjing liar lah, berkumpulan. dia selalu begitu. Dari situ kita dapat membezakan. Mungkin Dr. Umi secara ringkasnya lah, bagaimana sebenarnya orang awam boleh sama-sama bekerjasama bagi kita katakan kurangkan risiko penyakit anjing gila ni, Dr. Umi? Okey, untuk orang-orang awam macam kita sebutkan dari tadi, penting untuk mereka mengamalkan satu, kalau pemilik dia mestilah melesenkan anjing. Nombor dua, macam di awal-awal tadi kita memberitahu kalau anjing liar ni wujud apabila ditinggalkan oleh tuannya apabila berpindah rumah. Jadi ini yang menjadi liar. Jadi kita nak minta kepada pemilik-pemilik haiwan kesayangan ni supaya bawa sekali anjing dia pindah. Jangan tinggalkan anjing tu. Nombor tiga, kalau tak mampu nak membela banyak anjing, kasihkan haiwan anda. Maknanya dia kembirikan haiwan tu. Jadi tak adalah beranak pinak dan memberi beban yang mana anak tu nanti akan dibuang. Inilah salah satu kaedah dia. Dan yang pentingnya, sistem pembuangan sampah mesti betul. Saya ulangkan balik sebab ini adalah isu utama di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bila ada sampah yang tak terurus, ini menjadikan anjing liar banyak lagi. Dan apabila kita kena tanam juga minat adopsi. Maknanya banyak anjing yang kita tangkap di DBKL, kita buka untuk adopsi. Jadi kita harap ramai yang akan datang untuk menerima anjing ini sebagai haiwan kesayangan. Baik, terima kasih Dr. Umi. Dr. V pula, mungkin kepada penonton-penonton Hello Doktor, secara ringkas dia nasihat kepada mereka untuk sama-sama menangani penyakit anjing gila ni. Macam Dr. Umi cakap lah, kalau kita tak mampu, tak perlu ada haiwan kesayangan. Satu. Kedua, kalau kita nak buang sisa makanan tu, pastikan menggunakan plastik yang berwarna hitam, ikat betul-betul, masukkan dalam tong bertutup. Itu kedua. Ketiga, jaga kebersihan peribadi kita. And then seterusnya, kalau anjing kita ada, bawa ke doktor-doktor veterina untuk melihat apakah kesihatan anjing tersebut atau kucing tersebut terjaga. Dan kelima, kalau kita merawat anjing tersebut atau memandikan, bagi makanan and so on, kita sepatutnya cuci tangan, bersihkan diri kita sebelum membuat yang lain. Satu lagi, kita kena ajar anak-anak kita supaya cara-cara kita nak mengelakkan kita interaksi dengan haiwan. Sebab kadang-kadang kita buat macam ni, kita nak threaten dia. Disebabkan dia threaten yang dia akan kejar kita. Mencari masalah lah namanya. Masalah. Baik, terima kasih banyak-banyak Dr. V dan Dr. Umi atas perkongsian pada hari ini. Memang cukup menarik. Harapnya kepada anda penonton Hello Doktor mendapat iktibar daripada perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih atas masa yang diluangkan. Dan kepada anda juga terima kasih kerana setia bersama kami dari awal siaran sehinggalah sekarang. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Saya Hawa Rizwan. Assalamualaikum.